Salam sejahtera dan selamat datang kepada pelajar-pelajar baharu ke Pusat Pengajian Pra-Universiti UNIMAS. Nama saya Dana J, penyelaras program untuk program asasi sains fizikal di pusat ini, mewakili pihak penyelaras program untuk menyampaikan taklimat ini. Taklimat ini akan merangkumi kandungan-kandungan berikut. Pertama, pengenalan sedikit sebanyak kepada kampus kita di sini, iaitu di Pusat Pengajian Pra-Universiti. Kedua, PEO dan PLO program. Ketiga, senarai kursus-kursus yang akan diambil oleh pelajar-pelajar sepanjang pengajian anda di sini. Keempat, peluang untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di fakulti kelak. Kelima, sesi temu duga dan cara pemilihan untuk program-program tertentu di fakulti nanti. Dan permohonan pertukaran program semasa berada di Pusat Pengajian Pra-Universiti serta cara untuk memohon pengecualian kuliah dalam talian. Kita mulakan taklimat dengan mengenali sedikit sebanyak berkenaan dengan Pusat Pengajian Pra-Universiti. Pusat ini ditubuhkan pada tahun 2010 dan sesi anda iaitu sesi 2021-2022 merupakan ambilan kohort yang ke-12. Pusat Pengajian Pra-Universiti juga dikenali sebagai PPPU atau lebih dikenali sebagai Asasi UNIMAS. Dan seperti yang kelihatan di dalam gambar ini, pusat ini sebenarnya terletak di lokasi kampus lama UNIMAS. Pengurusan pusat dinaungi oleh Naib Chancellor UNIMAS, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim bin Suhaidi, dan PPPU diletakkan di bawah Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNIMAS, iaitu Profesor Dr. Ahmad Hatta bin Rashid. Pengarah PPPU adalah Profesor Madya Dr. Muna Sabri dan beliau dibantu oleh dua orang timbalan pengarah iaitu Profesor Madya Dr. Ruhana Hassan selaku Timbalan Pengarah 1 Akademik Penyelidikan dan Penerbitan serta Encik Muhammad Razif Othman selaku Timbalan Pengarah 2 Hal Ehwal Pelajar, Alumni dan Kelestarian Komuniti. Setiap program yang ditawarkan di PPPU diselaraskan oleh penyelaras program. Encik Muhammad Ikhwan Idris adalah penyelaras program Asasi Sains Hayat. Saya, Encik Dana J. Raja Gopal, adalah penyelaras program Asasi Sains Fizikal. Manakala Encik George Tan Giok Shim adalah penyelaras program untuk program International Foundation in Science. Di bahagian pentadbiran PPPU pula, kita ada penolong pendaftar iaitu Puan Nurma binti Ismail dan juga pegawai sains Encik Besar yang menguruskan hal-hal berkaitan dengan makmal-makmal sains di PPPU. Pusat ini mempunyai seramai 46 orang pensyarah yang akan mengajar anda semua secara atas talian sama ada secara segera ataupun tidak segera dan dibantu oleh seramai 17 orang staf pentadbiran dan staf makmal. Di PPPU, kita ada 3 program yang ditawarkan iaitu Program Asasi Sains Hayat, Program Asasi Sains Fizikal dan program International Foundation in Science. Untuk program yang ketiga ini, iaitu program International Foundation in Science atau lebih dikenali sebagai IFS, kita tawarkan 2 modul iaitu modul Sains Hayat dan modul Sains Fizikal. Pelajar-pelajar yang mengambil program IFS modul Sains Hayat akan belajar bersama-sama dengan pelajar Asasi Sains Hayat, manakala pelajar-pelajar yang mengambil program IFS modul Sains Fizikal akan belajar bersama-sama dengan pelajar program Asasi Sains Fizikal. Tempoh pengajian di sini adalah selama setahun yang merangkumi 2 semester. Sekarang kita akan melihat kepada PEO dan PLO program. Apakah itu PEO dan PLO program? PEO adalah Program Educational Objective. Di akhir program ini, anda sepatutnya dapat menunjukkan ke semua objektif yang telah disenaraikan di dalam slide ini. Pertama, menunjukkan kemahiran dan juga pengetahuan dalam bidang sains hayat dan sains fizikal yang berkait rapat dengan pengajian di peringkat fakulti nanti. Kedua, menggunakan kemahiran kognitif dan juga digital dalam menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan sains. Dan ketiga, menggunakan kemahiran komunikasi dan kepimpinan serta mengambil kira nilai-nilai etik dan profesionalisme semasa berada di masyarakat nanti.
PLO pula adalah Program Learning Object Outcome. Kita ada 8 Program Learning Outcome yang diterapkan ke dalam setiap kursus-kursus yang akan diambil oleh pelajar-pelajar nanti. Okay. Pelajar-pelajar boleh membaca PLO-PLO yang telah tersenarai di slide sekarang. Berikut adalah PLO-PLO 5 ke 8. Bagaimana pula dengan kursus-kursus yang akan diambil oleh pelajar sepanjang pengajian di PPPU? Kursus-kursus masa semester pertama berbeza dengan kursus-kursus masa semester kedua. Untuk semester pertama, pelajar-pelajar Asasi Sains Hayat dan IFS Modul Hayat akan mengambil kursus Biologi 1, Kimia 1, Matematik 1, Bahasa Inggeris 1, Kepimpinan dan Kerja Berpasukan dan Kompetensi ICT. Manakala pelajar-pelajar Asasi Sains Fizikal dan IFS Modul Fizikal akan mengambil kursus-kursus Fizik 1, Kimia 1, Matematik 1, Bahasa Inggeris 1, Kepimpinan dan Kerja Berpasukan serta Kemahiran Komunikasi. Di sini dapat dilihat perbezaan bahawa pelajar-pelajar Asasi Sains Hayat dan IFS Modul Hayat tidak perlu mengambil kursus fizik, manakala pelajar-pelajar Asasi Sains Fizikal dan IFS Modul Fizikal tidak perlu mengambil kursus biologi. Untuk semester kedua, ia lebih kepada lanjutan kepada kursus-kursus teras yang telah diambil semasa semester pertama. Untuk pengetahuan semua pelajar, kursus-kursus teras merangkumi biologi, kimia, matematik dan fizik. Manakala kursus-kursus seperti bahasa Inggeris, nilai-nilai sejagat, kemahiran komunikasi dan kompetensi ICT serta kepimpinan dan kerja berpasukan dikenali sebagai kursus-kursus generik. Perbezaan di sini di semester kedua adalah kursus-kursus kepimpinan dan kemahiran kerja berpasukan digantikan dengan kursus nilai sejagat, manakala kursus kemahiran komunikasi dan kompetensi ICT ditukar di antara pelajar-pelajar Asasi Sains Hayat dan pelajar-pelajar Asasi Sains Fizikal. Sekarang saya akan memperkenalkan secara maya penyelaras-penyelaras kursus untuk kursus-kursus yang akan diambil oleh pelajar-pelajar sekalian. Bagi kursus biologi, penyelaras kursus adalah Encik Muhammad Faizal Muhammad Bukhari dan Puan Nur Farahin Norwan. Untuk pengetahuan pelajar, terdapat 2 orang penyelaras kursus untuk kursus-kursus teras. Berikut adalah learning units ataupun unit pembelajaran yang akan diambil semasa semester 1. Kursus ini dikenali sebagai kursus Biologi 1 dan diberi kod PRB 1016. Nombor 6 di penghujung kod tersebut merujuk kepada jumlah jam kredit untuk kursus tersebut. Bermaksudnya di sini, kursus Biologi 1 diberi 6 jam kredit. Untuk Biologi 2 pula, diberi kod PRB 1026. Berikut adalah learning units yang akan dipelajari. Bagi kursus fizik yang akan diambil oleh pelajar-pelajar program Asasi Sains Fizikal dan IFS Modul Fizikal, berikut adalah penyaras-penyaras kursus anda, iaitu Puan Nur Hayati Jaya dan Puan Nur Rasvina Mahyan. Learning units yang akan diambil sepanjang semester 1 untuk kursus Physics 1 ataupun PRF 1016 adalah seperti berikut. Dan sambungannya sehingga LU14. Nampak banyak, tapi sebenarnya kursus-kursus ini kemungkinan besar topik-topik ini adalah topik-topik yang pendek dan boleh dihabiskan sepanjang semester 1. Jangan bimbang ya adik-adik. Untuk kursus Physics 2 pula ataupun PRF 1026, berikut adalah learning units yang akan diambil dan berikut adalah sambungannya. Bagi kursus kimia, kursus ini akan diambil oleh kedua-dua pelajar Asasi Sains Hayat dan Asasi Sains Fizikal berserta dengan modul-modul Hayat dan Fizikal untuk IFS. Penyaras kursus untuk kimia adalah Dr. Melody Kimi dan Puan Wan Roslina Wan Yusof. Berikut adalah learning units yang akan diambil untuk kursus Chemistry 1 PRK 1016.
Untuk kursus Chemistry 2 pada semester kedua pula, berikut adalah unit pembelajaran atau learning units yang akan diajar. Dan kursus terakhir yang akan diambil oleh pelajar adalah kursus matematik. Penyelaras-penyerasnya adalah Encik Chiu Kuitat dan juga Puan Nur Fazliana Rahim. Learning units yang dirangkumi dalam kursus matematik 1 atau PRM 1016 adalah seperti yang tertera. Ini adalah sambungan untuk kursus Mathematics 1. Manakala untuk Mathematics 2, PRM 1026, berikut adalah kursus-kursus yang akan diajar dan sambungannya. Kita telah selesai melihat kepada kursus-kursus teras, sekarang kita akan lihat kepada kursus-kursus generik. Kursus generik pertama adalah Bahasa Inggeris ataupun English yang diselaraskan oleh Cik Kizrawati Mujan Yusof. Untuk kursus Bahasa Inggeris di semester 1 ataupun English 1, PRI 1013, berikut adalah learning units yang akan diajar. Dan sambungannya. Manakala untuk kursus English di semester kedua, iaitu PRI 1023, berikut adalah unit pembelajaran yang akan diajar. Kursus generik seterusnya adalah kursus kompetensi ICT yang diselaraskan oleh Encik Ahmad Alif Kamal. Di dalam kursus ini, pelajar-pelajar akan mempelajari learning units yang berikut. Kod untuk kursus ini adalah PRX 1042. Untuk semester pertama, kursus ini hanya akan diambil oleh pelajar program asasi Sains Hayat ataupun IFS Modul Sains Hayat. Kursus seterusnya adalah kursus kepimpinan dan kerja berpasukan yang diselaraskan oleh Encik Ahmad Didat Ibrahim. Kursus ini akan diambil oleh kedua-dua pelajar program asasi Sains Fizikal dan asasi Sains Hayat bersama-sama dengan program IFS semasa semester pertama. Unit pembelajaran yang akan dipelajari dalam kursus leadership dan teamwork ini adalah seperti yang tertera. Kursus kemahiran komunikasi ataupun communication skills akan diambil oleh pelajar-pelajar asasi sains fizikal dan modul IFS fizikal pada semester pertama dan akan diambil oleh pelajar-pelajar asasi sains hayat ataupun modul IFS hayat pada semester kedua. Kursus ini diselaraskan oleh Encik Iswan Nur Arif Ismail dan merangkumi learning units berikut. Dan akhir sekali, kursus nilai-nilai sejagat yang diselaraskan oleh Encik Ibrahim Buhari akan diambil oleh kesemua pelajar semasa semester kedua menggantikan kursus kepimpinan dan kerja berpasukan semasa semester 1. Learning units untuk kursus ini adalah seperti yang tertera. Bagaimana pula dengan peluang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di fakulti setelah menghabiskan pengajian asasi di pusat ini? Untuk pengetahuan pelajar-pelajar, pusat ini adalah feeder kepada fakulti, di mana pelajar-pelajar yang mengambil program-program asasi di PPPU perlu melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di fakulti-fakulti di UNIMAS sahaja. Jerayawara fakulti ataupun roadshow akan diadakan 2 kali dalam setiap sesi pengajian. Jerayawara ini adalah promosi dari pihak fakulti di mana pencara-pencara ataupun staf-staf dari fakulti akan menjelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan kursus-kursus yang ditawarkan di fakulti mereka. Pelajar-pelajar berpeluang untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan program yang bakal dipilih setelah menghabiskan pengajian di peringkat asasi. Bagi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, program yang ditawarkan adalah program doktor perubatan dan program kejururawatan. Sila ambil maklum bahawa hanya pelajar asasi sains hayat dan IFS modul hayat sahaja yang boleh menyambung pengajian di peringkat sarjana muda untuk kedua-dua program ini. Khusus untuk program doktor perubatan,
program ini hanya dibuka untuk warga negara Malaysia sahaja. Pelajar-pelajar asasi sains fizikal dan IFS modul fizikal tidak boleh memilih untuk menyambung pengajian di program-program di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Di Fakulti Sains dan Teknologi Sumber pula, 5 kursus ataupun program ditawarkan iaitu program Bioteknologi Sumber, Kimia Sumber, Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik, Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan dan Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan. Semua program ini dibuka kepada semua pelajar asasi sains, sama ada sains hayat ataupun sains fizikal ataupun IFS. Tetapi untuk pelajar-pelajar yang mengambil program asasi sains fizikal ataupun IFS modul fizikal, program-program ini hanya dibuka kepada calon yang mengambil subjek biologi semasa SPM dan mendapat minimum grade C. Sekiranya pelajar-pelajar asasi sains fizikal ataupun IFS modul fizikal hanya tidak mendapat minimum grade C bagi subjek biologi di peringkat SPM, pelajar-pelajar tersebut tidak boleh mengambil program bioteknologi sumber, sains dan pengurusan sumber akuatik, tumbuhan dan haiwan. Pelajar-pelajar masih boleh mengambil kursus ataupun program kimia sumber. Di Fakulti Kejuruteraan pula, semua program di fakulti ini dibuka kepada pelajar-pelajar asasi sains fizikal dan IFS modul fizikal sahaja. Kita ada 4 program yang ditawarkan di fakulti tersebut iaitu Kejuruteraan Sivil, Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Mekanikal dan Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik. Di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, kesemua 5 program yang ditawarkan dibuka kepada semua pelajar asasi. Sama ada asasi sains hayat ataupun asasi sains fizikal. Untuk Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, keempat-empat program yang ditawarkan juga dibuka kepada semua pelajar-pelajar asasi. Bagi Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, sama juga, ketiga-tiga program yang ditawarkan di fakulti ini dibuka kepada kesemua pelajar asasi sains di PPPU. Untuk Fakulti Alam Bina, 2 program ditawarkan iaitu program Seni Bina dan program Ukur Bahan juga dibuka kepada semua pelajar Pusat Pengajian Pra-Universiti, dan di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, 2 program yang ditawarkan iaitu Teknologi Seni Reka dan Animasi juga dibuka kepada semua pelajar. Terdapat sesi temuduga kemasukan untuk 3 program yang ditawarkan di peringkat fakulti, iaitu program Doktor Perubatan, program Teknologi Seni Reka dan program Seni Bina. Senarai temuduga ini akan dikeluarkan selepas peperiksaan pertengahan semester kedua. Untuk program Doktor Perubatan, syarat untuk masuk ke sesi temuduga ini adalah memperolehi grade B untuk subjek biologi, kimia, fizik, matematik atau matematik tambahan dan mana-mana satu subjek lain di peringkat SPM. Ini adalah syarat yang dikeluarkan oleh Malaysian Medical Council dan diguna pakai di semua universiti awam dan universiti swasta di Malaysia. Dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.5 untuk 3 kursus teras iaitu biologi, kimia dan matematik di peringkat asasi di PPPU. Bagi sesi temuduga untuk kemasukan ke program Teknologi Seni Reka dan Seni Bina, syaratnya adalah sama, iaitu mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.0 untuk 3 kursus teras, biologi atau fizik, kimia dan matematik di peringkat pengajian asasi di PPPU. Tentu ada pelajar-pelajar yang bertanya, sekiranya pertukaran program dibenarkan setelah pelajar-pelajar menerima tawaran program di Pusat Pengajian Pra-Universiti. Kita membenarkan pertukaran program dengan syarat pelajar perlu membuat permohonan dalam jangka masa tertentu. Pertukaran program sama ada daripada asasi sains hayat ke fizikal atau sebaliknya boleh dilakukan dengan cara menghantar surat permohonan rasmi kepada pengarah PPPU iaitu Dr. Muna Sabri. Surat tersebut boleh dihantar secara fizikal ataupun lebih digalakkan secara email terutamanya pada masa pandemik ini. Kelulusan permohonan adalah tertakluk kepada kekosongan dalam program. Perlu diingatkan untuk pelajar program IFS ataupun International Foundation in Science,
anda hanya boleh menukar program di dalam di antara modul IFS Hayat dan modul IFS Fizikal. Anda tidak boleh memohon untuk bertukar program ke program asasi sains hayat atau program asasi sains fizikal. Permohonan ini akan dibuka dari 13 sehingga 20 Ogos 2021 kelak. Sila pastikan anda berfikir secara masak-masak berkenaan dengan keputusan anda untuk menukar program ini, sebab selepas tarikh tersebut, iaitu selepas 20 Ogos, segala permohonan pertukaran program tidak akan dilayan. Sepanjang sesi pengajian di Pusat Pengajian Pra-Universiti ini, kemungkinan besar pelajar-pelajar perlu memohon pengecualian kuliah. Walaupun kuliah-kuliah kita dan juga semua sesi pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan secara dalam talian, secara pukalnya, mungkin juga kita akan adakan sesi secara face-to-face ataupun sesi fizikal sekiranya pelajar-pelajar dapat masuk ke kampus. Tetapi secara amnya kita akan menjalankan sesi PNP ataupun pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Pelajar-pelajar mungkin perlu mengecualikan diri daripada kuliah atas sebab-sebab tertentu. Berikut adalah sebab-sebab yang diterima oleh Pusat Pengajian Pra-Universiti bagi permohonan pengecualian kuliah. Sama ada pelajar tidak sihat, dan ini perlu disertakan dengan sijil sakit daripada klinik ataupun hospital, ataupun jika berlaku kematian ahli keluarga terdekat, ataupun jika menghadiri jemputan rasmi atau mewakili Pusat Pengajian Pra-Universiti, dan juga apa-apa sebab lain di atas budi bicara dengan pengarah Pusat Pengajian Pra-Universiti. Sebelum pandemik ataupun sekiranya pelajar berada di kampus, berikut adalah cara untuk melakukan permohonan pengecualian kuliah atas sebab kematian ataupun sebab kesihatan. Pelajar perlu mendapatkan borang di pejabat pentadbiran, isi borang tersebut dan sertakan sekali dengan akuan cuti sakit daripada klinik atau hospital, dan dapatkan pengesahan daripada penyelaras program. Jadi untuk pelajar-pelajar asasi sains hayat, anda perlu mendapatkan pengesahan daripada penyelaras program asasi sains hayat, iaitu Encik Muhammad Ikhwan. Untuk pelajar-pelajar asasi sains fizikal, anda perlu dapatkan pengesahan daripada saya. Manakala untuk pelajar-pelajar program IFS, anda perlu dapatkan pengesahan daripada Encik George. Pengesahan ini anda perlu dapatkan dalam tempoh 3 hari setelah kembali ke kampus ataupun setelah mendapatkan sijil sakit tersebut, setelah tamat cuti sakit tersebut. Borang ini yang disahkan ini perlu dikemukakan kepada Setiausaha Pengarah untuk kelulusan pengarah atau timbalan pengarah. Dan kelulusan akan diberikan atau ditolak berdasarkan keputusan pengarah dan timbalan pengarah. Untuk pengajian dalam talian semasa pandemik ini, berikut adalah cara untuk memohon pengecualian kuliah atas sebab kesihatan atau kematian ahli keluarga. Pelajar-pelajar hanya perlu email permohonan rasmi ke alamat berikut, iaitu pppu@unimas.my, dan lampirkan bersama imbasan ataupun soft copy sijil sakit atau dokumen yang berkaitan. Kelulusan akan diberikan atau ditolak oleh pengarah atau timbalan pengarah, dan keputusan permohonan ini akan dimaklumkan melalui email. Untuk pengecualian kuliah atas sebab-sebab lain, pelajar perlu menghantar surat rasmi ataupun email permohonan kepada pengarah atau menerusi email pppu@unimas.my untuk dipertimbangkan oleh pihak pengarah atau timbalan pengarah. Kelulusan ataupun keputusan sama ada diberikan kelulusan atau tidak akan diumumkan melalui email. Sekian saja taklimat penjelas program untuk pelajar-pelajar baru. Semoga anda semua berjaya di PPPU. Take good care and stay safe.